Alhamdulillahil malikil hakim al-jawadil karim al-azizir rahim alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa fatara as-samawati wal ard bi qudratihi wa dabbara al-umura fid darain bi hikmatihi walakinna Allah yudillu man yasha' wa yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-abrar at-tayyibin at-tahirin. Sallim mu'azzim ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Memulakan kuliah ini, marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan dan mengizinkan kita semua berada di sini pada ketika ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati dan diridai Allah. Secara mudah pada malam ini saya pilih, kalau nak kata tajuk, hari Jumaat. Tajuknya hari Jumaat. Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama, kita tahu dari dulu lagi hari Jumaat itu hari mulia. Disebut selalu hari Jumaat Sayyidul Ayam, penghulu segala hari. Boleh kita katakan hari besar untuk mingguan. Bulan penghulunya dalam setahun ialah bulan Ramadan. Hari dalam seminggu ialah hari Jumaat. Cuma satu je saya nampak dan saya percaya semua jemaah tahu dan faham bahawa hari besar, hari mulia, hari baik, kalau kita tidak buat apa-apa, maka kita tidak boleh apa-apa. Tidak cukup dengan kita sanjung menyebutnya kemuliaan hari itu dengan mengatakan hari ini hari mulia, tanpa menyambutnya dengan melakukan sesuatu menurut anjuran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah, banyaknya amalan atau perkara-perkara baik yang kita tahu tapi masih tak boleh buat. Banyak pula perkara-perkara buruk yang kita tahu tapi terus dilakukan. Satu pandangan yang elok kita beri perhatian. Banyak benda, banyak amalan baik yang kita tahu tapi masih tak dapat dilaksanakan. Sebabnya wallahu alam banyak jawapannya, dan banyak pula perkara buruk, perkara yang dilarang yang kita tahu
perkara itu dilarang, tetapi terus dilakukan. Atas dasar inilah pada malam ini, saya nak coba bincang sikit tentang hari Jumaat. Kita tahu sangat mulianya hari Jumaat dan perkara-perkara yang patut kita buat pada hari Jumaat. Salah satu daripada banyak-banyak perkara tu, saya nak cuba sebutkan malam ini ialah berhubung dengan kehadiran sembahyang Jumaat itu sendiri. Setelah kita tahu, yang pertama kita tahu sangat masjid adalah tempat yang paling mulia. Hari Jumaat pula bertemu dengan hari Jumaat, hari yang mulia. Seharusnya kita menanya diri, benda apa yang kita istimewakan buat pada hari itu. Dalam masa yang sama, benda apa pula yang kita rajin buat, selalu buat, yang tidak baik kita buat, kita tinggal. Itu dua perkara yang perlu kita lihat. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, pada hari Jumaat, kalau nak tengok tu secara keseluruhan, saya juga pernah dilibatkan di beberapa masjid untuk memberi tazkirah sebelum Jumaat. Dari segi kehadirannya, pada saya sangat tidak memuaskan. Saya bercakap dalam bab kehadiran di awal waktu. Boleh secara borong saya sebut, kalau 15 minit lagi tu pun masih kurang sangat kehadirannya. Kecualilah setelah muazzin Bilal qomat untuk berdiri sembahyang. Para jemaah perlu kita sedar sangat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau boleh, kalau tahu dah, kalau kita telah tahu, dan saya percaya kita semua tahu, kita cuba didik diri kita sampai masa dah. Kita didik diri kita, beri jadi sikit hari Jumaat ni lain daripada hari lain, bentuk diri kita. Saya nak ambil satu hadis. Rasulullah bersabda, man tawadda'a yaumal jum'ah fa ahsanal wudu thumma atal jum'ah fastama'a wa dana wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadah salasati ayyam wa man massal hasa faqad lagha fala jum'atalah. Ada satu hadis lagi, Rasulullah juga mengingatkan kita, man ghassala wa tasala wa bakkara wa abtakara wa dana fa ansata wa lam yalghi kana lahu bi kulli khatwatin ka ajri sanatin siyamiha wa qiyamiha atau kama qala. Begini ceritanya. Rasulullah bersabda, barang siapa mandi pagi-pagi hari Jumaat, berwudu, lepas mandi wudu, wa bakkara wa abtakara, pagi-pagi lagi awal-awal datang ke masjid. Pagi kita tahu
sunat hari tu mandi hari Jumaat, sunat Jumaat. Sahaja aku mandi sunat hari Jumaat. Mudah je. Kemudian wudu, masalah berpagi-pagi ni beginilah senang. Ada orang tanya saya takat mana pagi-pagi ni. Saya bercakap ni secara anak beranak. Kita basi awal daripada biasa. Sebab biasa barangkali, saya minta maaf, kita hadir Jumaat ni paling-paling awal dengan waktu Zuhur sekarang ni 12 suku ada masjid. Tu pun tak boleh 100 orang lagi. Kalau masjid ni, saya selalu ni, dia tak boleh 100 orang lagi, 12 suku tu. Jadi berdasarkan kepada hadis ni, nak mari pukul 9 tu kok lah. Kalau mampu, alhamdulillah, kita anjur berazam secara sungguh-sungguh serta bermohon kekuatan daripada Allah, pertolongan dari Allah secara sungguh-sungguh, beri kekuatan dan kesedaran nak mari awal daripada biasa. InsyaAllah dengan azam yang sungguh jadi. Saya masukkan ini cadangan peribadi. Kalau boleh kita hadir hari Jumaat 12 suku atau 12 dengan waktu Zuhur yang ada 12.55 lebih kurang minggu ni, cukup berjaya kita. Saya bercakap berdasarkan kepada pengalaman yang lepas-lepas 12.30 tu cakap mesra, tak ada orang sangat lagi 12.30. Dan oleh kerana biasa begitu, maka kita tak berasa itu ada sikit kelemahan. Kerana biasa tiap-tiap hari Jumaat kita bubuh kita lah, saya mari 12.30 sokmo setiap hari Jumaat, maka kita tak terasa bahawa ada sesuatu yang tak kena kerana kita biasa. Dan dalam kaedah pun ada orang-orang pandai. Saya baca buku dia kata, barang siapa lok biarkan tabiat apa-apa tu begitu, lama-lama dia akan berasa sedap, dia akan berasa betul, dia akan berasa molek tanpa melihat cacatnya, sekalipun jelas cacatnya. Tu kalau kita susun molek buat mari dalam diri kita, kalau kita lok satu tabiat, walaupun tabiat tu jelas buruknya, tidak berasa buruk sebab dia kalih dah. Jadi samalah juga dengan kehadiran kita pada hari Jumaat. Kalau kita lok dalam keadaan 12.30 atau 12.40 baru sampai masjid, maka dia akan jadi gitu sokmo. Dia akan berasa selesa, dia akan berasa tak ada apa-apa, berasa molek dah. Janjinya aku boleh sembahyang Jumaat. Oleh kerana di depan saya pada malam ini jemaah yang tidak muda sangat, dan saya jelas nampak tak ada seorang pun orang muda, maka elok sangatlah kita orang yang umur agak tinggi dah sikit ni. Saya tak berani juga nak kata tua, sebab ramai orang tak kata, orang marah kata tua, orang kata wargemah lah apa begitu gini. Saya bisik-bisik lebih suka kata tua, senang. Jadi kita orang tua ni molek dah, kita beranjak. Baru ni pun kita meraya besar tentang ma'al hijrah. Hijrah tu pindah daripada biasa kepada yang lebih baik. Now sekarang putih sutih tu, sekarang eloklah hari besar, hari mulia, benda pun besar dan mudah, senang, mudah. Ya, kita berazam menganjak diri kita berubah
daripada 1240 kepada 12 suku atau 12. Allahu Akbar. Comel sungguh, endah sungguh, cantik sungguh, dan kalau boleh berjaya sungguh. Saya duk selalu kata sama, jangan tinggi-tinggi sangatlah mengaji, jangan banyak-banyak sangatlah belajar kalau tak boleh buat apa yang kita tahu. Imam Ghazali kata, kalau mu tak boleh buat benda yang kamu tahu, agak berat yang sangat-sangat untuk melakukan benda yang kamu tak tahu lagi, yang baru tahu. Hak kita tahu lama dah, menambung dah, tapi kita tak buat lagi. Mari ilmu baru pula, jangan harap, jangan mimpi, tak boleh buat. Jadi takut bila ilmu menambung, dia akan melimpah. Samalah juga dengan benda-benda lain. Ya. Jadi sekarang poin saya yang pertama, marilah sama-sama kita berdoa. Semoga semua yang hadir pada malam ini, ya, yang bersama saya pada malam ini diberkati dengan berkatnya mulianya masjid, tambah berdasarkan kepada sumber yang sah, kita bersama dengan malaikat. Malaikat juga duk tolong kita, berdoa kita supaya jadi orang lebih molek. Jadi yang pertama, saya malam ni diberi peluang untuk bercakap. Saya bercakap perkara yang sangat simple, yang asas. Kalau boleh kita ubah diri kita daripada 12.40 umpamanya kepada 12 suku atau pukul 12, kita berjaya. Kalau nak tengok hadis ni, mari pagi-pagi. Tu saya kata tadi, tak usah pagi-pagi sangatlah, takut tak boleh. Tak usahlah pukul 9, takut tak gerak. Beri pukul 12 je. Habis mesra dah tu. Beri pukul 12 je. Kemudian Nabi kata apa? Wadana fa'ansata walam yalghi kana lahu bikulli khatwatin ka'ajri sanatin siyamiha wa qiyamiha. Tengok, mari awak duduk depan, wadana mari dekat Tok Imam, dekat mimbar. Saya nak cuik ni, takut ada set-set kita malam ni hak hak luar lah. Sebab malam ni hak luar tu tak tahulah, hak malam ni kok ada. Takut ada guna, takut tak rasa sekali lagi soft pertama hari Jumaat. Saja je saya just nak kuih. Kalau tak rasa sekali lagi, itulah majarnya kita. Saya tak pandai hukum. Tak pandai hukum majar. Orang tua kata majarnya mu awang. Gi sekali tak boleh, gi dua tak boleh. Ia tahan sereding. Tahan sereding ikan keli. Boleh tak awang? Tak boleh. Petang esok gi pula. Boleh tak awang? Tak boleh. Majarnya mu awang. Jadi kita dah umur macam ni, umur macam kita ni, saya tak berkatalah kelas mana, kategori mana. Kalau dang sekali lagi, terutama hari Jumaat di saful awal, di baris pertama ni, tubuh majarnya aku. Situ dia lu. Sekurang-kurang cuik saya pada malam ni terasa sigung. Biar tuan-tuan jemaah kata, dia tu nyindir aku, maaf. Tak. Tapi kalau sindir sungguh pun, kalau berasa sindir, ya dah tu. Nasib baik. Sebab saya tak kena, tak cek orang. Tapi kalau kena, aku sungguhnya tak rasa sekali lagi. Ya, betul jumpa saya malam ni. Moga-moga hari Jumaat depan, dua perkara serentak kita dapat. Yang pertama, mari lebih awal dari biasa, sekurang-kurangnya, dan soft yang kedua dan yang ketiga berbanding dengan sebelum ini, sayuk duduk, walaupun masih ada ronggong, masih ada kosong, tapi kita sapa-sapa aje, bok rebah punggung situ.
Jadilah sekitar tu semua. Macam orang ke laut. Dia pergi kat dekat tokong dia tu semua. Dia main biratu je. Tak berasa, tak selera, tak terfikir bahawa sini ada benda rupanya. Habis rain dah tu. Habis rain dah kelas saya. Saya gelar buah gelar. Buah gelar ni orang ada apa kutik. Orang ada apa kutik, kita kutik buah gelar ni. InsyaAllah laku. Wadana walam yalghi. Mari duduk dekat. Hak lagi-lagi tu saya tak mahu kabar lah. Hak tak ada tempat lain. Yang pertama, semayang tahiyatul masjid. Itu hak sama dah. Saya percaya tak tinggal. Yang kedua, niat iktikaf. Hak tu ramai juga dah ingat. Bukan sengaja tu dah ingat. Semayang tahiyatul masjid dan iktikaf, kedua-duanya tak ada luar lain daripada masjid. Tuah lebih tak lebihnya. Jadi kita orang yang diizinkan oleh Allah mari sokmo masjid tu, kita jangan jadikan diri kita termasuk dalam golongan orang yang majar tu tadi. Sama-sama kita renung sebetul. Mari pilih yang pertama dari rumah, sah yang pertama, tengok penuh dah, 2, tengok penuh lagi, 3, tahiyatul masjid dan Allahumma salli ala Muhammad, iktikaf, tahiyatul masjid dan iktikaf, walam yalghi, dan tidak buat perkara-perkara yang melarakan, perkara-perkara yang sia-sia Jumaat tu. Kalau begitu berlaku kepada kita, kana lahu, orang tu bikulli khatwatin ka ajri sanatin siyamiha wa qiyamiha. Dia dapat pahala kebajikan setahun seolah-olah dia puasa sokmo dan berdiri malam sokmo setiap lakon. Minta maaf, besar doa janji ni. Kalau benda kita nampak beras sebik je, selakah gula sekilo, 2 lakah 2 kilo, 3 lakah 3 kilo beras sebik, berdaun orang mari, tambah pula kerajaan masjid ni peluah. Tapi oleh kerana janji ni benda tak nampak, maka kita pun kalilah rabung tak cerah, tak berapa nampak, tak jelas. Allah mesranya saya cakap malam ni, tak fikir orang luar dengar saya cakap apa kapung doa tu. Ya, saya orang kapung, tapi nak jadi orang bandar ni jadi sebagaimana bandar dia tu, kebajikan tu bandar juga. Banyak kebajikan yang diperolehi. Tadi mula-mula tadi saya cuba berdoa. Orang yang biasa dengan saya, sama ada kuliah di sini Masjid Ladang, dia ingat dah. Saya tak beri kertas nak test tengok. Tak beri kertas, pakai baca je, ada juga lah hak beri. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni tiba'ah. Ini Rasulullah. Nak royak urutan daripada saya terang tadi, semua benda mudah-mudah, tapi kita tak boleh buat. Setengah orang lah, orang yang buat minta maaf duduk diam, Tuhan tahu. Saya baca ni atas ayat, atas orang yang tak buat, mudah-mudah tapi tak jadi nak buat kerana rabung, tidak jelas, tidak macam nur ilmu tu tidak jelas, maka tak ada berasa apa-apa. Sehingga sekarang umur 50 tahun, umpamanya mari sapok orang komak sokmo, tak gitu saja saya tambah iaitu. Mari duduk lek belakang sokmo, mari nguak sokmo, tak pernah perhati orang baca khutbah. Ada saya nak terang ni kalau diizinkan. Doa yang saya baca tadi, ya Allah ya Tuhanku, arinil haqqa, pamerkan, tunjukkan, perlihatkan kepadaku
yang benar itu benar, yang nampak biar jelas. Sebenarnya kita tak apa jelas. Tu yang dak terekang tu. Tu yang kita dak jember tu, dak terekang tu, dak jelas. Cuba jelas benda tu. Toko-toko, golek-golek. Ya, ai terekang, selok habis orang lain. Selok orang lain. Kalau nampak, cuma dak nampak. Lalulah Rasulullah mengajar, Allahumma arinil haqqa haqqa. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku yang benar itu benar, yang betul itu betul, yang molek itu molek, sehingga aku nampak lala dalam hati aku ni. Warzuqni tiba'ah, bukan tunjuk yang benar tu benar saja, dan kurnialah kepadaku supaya aku boleh buat yang molek tu, yang benar tu. Habis kan? Ekoran sambungan doa tu, wa arinil batila batila. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku yang salah itu salah, yang buruk itu buruk, yang batil itu batil. Biar aku nampak lala juga dalam diri aku ni, cerah nerang nampaknya. Warzuqni jtinabah, dan kurnialah kepadaku supaya aku boleh tinggal, aku boleh jauh hok dok molek tu. Jadi dua kelamin, satu kelamin yang sangat endah. Satu mitok boleh buat benda molek, yang kedua mitok boleh tinggal benda yang uduk. Wallahu alam. Saya nak ulang kali lagi, kau dah ingat. Kalau dah adang Arab pun Melayu. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjuklah kepadaku yang benar itu benar, dan berilah aku boleh buat. Tunjuklah kepada aku yang salah itu salah, berilah aku berasa jauhlah daripada aku hak jahat, hak salah tu. Itu je. Lepas tu kalau nak agak-agak comel-comel, jumpa saya tak apa, kita jual murah je. Tapi gitulah, kena jumpalah, takkan nak bagi baik. Nak terus ni, dia kata selagi hadis ni walam yalghi, jangan buat perkara-perkara yang sia-sia. Diceritakan satu ketika Rasulullah sedang berkhutbah. Salah seorang sahabat bertanya kepada orang di sebelahnya. Saya ada nama ni sebenarnya. Cukuplah saya rasa orang di salah seorang sahabat bertanya yang sebelahnya, apabila Rasulullah membaca ayat Al-Quran, kerana dalam khutbah wajib baca ayat Quran. Saya pun nak minta semua jemaah yang bersama saya, kita bilang sekali jemaah ni, Tok Imam duk baca khutbah tu, kita bilang rukun sekali kau ngajari se-khutbah. Rukun. 2 rukun. Cukup tak tu? Cukup tak khutbah? 3 rukun. Lepas tu Tok Imam pun habis. Mana 2 lagi Tak cukup Tok Imam ke kita tak temu cari? Baru kita kenal siapa dia. Kita buat. InsyaAllah hari Jumaat ni Tok Imam naik atas mimbar, kita bilang, tu rukun 1, itu rukun 2, itu 3, itu 4. Aku qawli kagapu astaghfirullahalazim, sudah dah. Selagi ke Tok Imam tinggal, ke saya yang tak jumpa. Biar sampai gitu. Tengok sebab kita buat ya tak ya je nampak dalam orang baca khutbah tu. Baik. Ketika Rasulullah baca ayat tu, seorang sahabat tanya, ayat tu bila turun? Ayat yang Rasulullah baca tu. Orang di sebelah tu tak jawab, beri isyarat je. Bila dia beritahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bila kita tanya orang ni, Ibnu Mas'ud sebenarnya tanya kepada Allahumma salli ala Muhammad, saya lupa, dia tak jawab, dia beri isyarat saja. Jadi dalam hadis tu menceritakan bahawa maknanya tanya ayat tu turun bila, dan kalau khabar ayat tu turun pada masa gini-gini ni, lara dah. Pada saya sebelum temu hadis ni tak lara lagi, sebab ada kaitan dengan khutbah.
royak cerita tu lah. Jadi maksudnya, kalaulah andai kata, saya buat contoh, kita sapa datang semasjid ni, imam sedang baca khutbah, selalunya hak jadi sangat kita ni salang lah, bermusafahah, bersalang. Lepas tu tanya sepatah, gi dak lagi jamuan kahwin, awak gi dak lagi? Cukup lah tu, lara. Soh tanya lagi lah, hak jamuan kahwin tu nanti pas salang kayak gi, pas salang kayak gi kita tanya. Jadi tengok orang baca khutbah, salam, kemudian awak nak pergi bila, atau awak pergi ke dak lagi, tanya. Tiga patah je, lara. Yakah ceritanya gitu? Maknanya kata penghulu segala hari tadi, siapa je kita duduk jalan tugas semua, diri semayang tahiyatul masjid, iktikaf, dengar khutbah, jangan buat apa-apa. Kalau belum sampai lagi waktu khutbah, buatlah doa ke, baca Quran ke, sebagainya. Maka itulah perkara-perkara yang harus kita buat pada hari Jumaat. Selain daripada tu, saya nak ambil kesempatan, saya tengok secara rambang, berasa dok puas hati je. Dok puas hati tu pula, puas hati tentang kita boleh mari masjid, tetapi banyak benda kita jadi masuk dalam golongan majar, akibat daripada cuai, lala, makna dari peringatan yang diberi oleh Tok Guru. Barangkali kerana ilmu yang kita belajar tinggi-tinggi sangat, ceceh buah gelar, ceceh rendah-rendah. Contohnya, setiap kali hari Jumaat disebut, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, ayat Quran tu. Wahai orang yang beriman, selawatlah kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patutnya tak dah. Sallu alaihi wasallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad. Barulah gari saya panggil. Budak-budak panggil matching ke apa tak tahu, saya tak erti. Tapi gari saya panggil. Dia kata sallu alaihi wasallimu taslima, kita kelik-kelik saja je. Pasal apa jadi gitu? Barangkali saya tak tahu, tak boleh nak jawab. Kerana lalai, kerana lupa, kerana tak tahu, atau wallahu alam. La adri wala arif. Agak suti. Maknanya patutnya sallu alaihi wasallimu taslima tu, Allahumma salli ala Muhammad. Tengok, ada guna tu. Ambil kesempatan. Satu lagi, Tok Bila baca doa semua untuk kita, untuk makmum. Dan makmum nampaknya bersedia tapi tak makan apa. Makmum tak ada tangan. Amin ya muwaffiqat ta'i'in. Tak ada sambung, ada ingat. Pada ajar di Tok Bila. Tapi secara sahnya tu doa. Dia minta supaya Allah memberi taufik kepada kita untuk taat, untuk melakukan taat kepadanya. Waghfir dzamba man yaqulu astaghfirullah. Bila kata ya Allah ya Tuhanku, antara dua khutbah tu, ya Allah ya Tuhanku, ampunlah orang yang berkata astaghfirullahal azim. Waktu saya rasa terlepas pandang. Ingat para jemaah yang bersama saya, kita ngaji malam ni, kita balik budak mula. Minta maaf jangan kecil hati, kita balik semula bahawa antara perselisihan ulama, sebab secara sahnya Nabi pun bersabda
hari Jumaat itu ada satu waktu yang sangat mustajab doanya. Bila dah tahu khilaf, orang ni kata masa ni, orang ni kata masa ni, dalam kekhilafan tu orang ni kata gini-gini, ada satu pendapat mengatakan antara waktu yang mustajab pada hari Jumaat itu ialah bainal khutbatain, di antara dua khutbah tu. Waktu bila duk baca tadi tu, waktu tu. Kau saya berpuas hati duk keliling-keliling tu semua orang tak ada. Tetapi apabila tu imam kata astaghfir dzamba man yaqulu astaghfirullah, yang memberi arti ampunlah dosa orang yang mengucap astaghfirullah, patut macam tadi juga astaghfirullahal-azim, barulah matching. Dua kita dapat. Tadi dia kata sallu ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Jangan lok kita nguat, jangan lok kita bosan. Sini tadi pun saya terlupa nak terjemahkan. Wa man dana pergi dekat, wa ansata duduk diam, wastama'a menuntut dengar, bukan duduk saja duduk ingat benda lain, duduk khayal lah ke lain. Perhati secara sengaja nak dengar khutbah tu, seolah-olah dia nak kata benda, lepas tu dia kata benda, sengaja dengar. Wastama'a tu salah seorang tok guru kata sengaja menuntut dengar, sengaja nak dengar, bukan duduk saja dia masuk kok telinga masuk kita, duduk fikir benda lain, duduk dengar benda lain, tapi terdengar. Dan nak tu nak sengaja dengar. Ya. Barang siapa, jadi selesai tu saya tu tadi tu, saya berasa saya berjaya. Malah ni siapa berjaya siapa tu hak semua jemaah tahu dah, dengan harapan boleh buat. Tu lebih pada tu, boleh buat. Saya nak sambung sikit lagi ni. Dia kata apabila sini, apabila apa iza kana yaumul jumaah kharaja syaitan, syaitan pun keluar, pergi di pasar-pasar, beragak dengan buak dia bawa bendera. Tapi malaikat beragak dengan buak dia, mari di pintu masjid menulis. Hak kita tahu semua, malaikat mari di pintu masjid tulis, ni orang mari awal, pas ni awal, pas ni awal. Dia hak kita dengar semuanya, hak mari awal boleh unta, dia yang sakit boleh lembu, lepas tu boleh kambing, lepas tu boleh burung, lepas tu boleh telur, lepas tu iza apabila tu imam duduk atas mimbar, tuyat katuk buk dia, tak boleh benda. Nampaknya ramah orang tak boleh benda. Apabila tu imam duduk atas mimbar dah, kita baru sampai, tak boleh benda pahala Jumaat hari tu. Kita kena ambil kira ni. Sini pula dia kata faman dana minal iman, barang siapa tuju tuding bulat nak pergi kat imam, ya, wa ansata duduk diam, wastama'a sengaja duduk dengar, walam yalghi dak buat perkara yang sia-sia, secakap so tanyalah mau mari bila, siapa bila, nanti dulu. Kalau panjang umur lepas mayang lagi, cium lah, nak cium bergombeng pun. Nanti dulu, duduk diam dulu, dengar nu, ada khutbah nu. Kana lahu kiflani, dua apa nak kata, dua bahagian dia dapat. Dua bahagian daripada. Wa man taba'ada, barang siapa duduk jauh, wastama'a, dia dengar molek, dia duduk diam molek, dia tak buat lara, je dapat. Duduk jauh tu, Hak kata dua tadi, dua kebajikan dia dapat tadi, duduk dekat. Saya tanya, saya tak boleh jawab. Dekat tu tak sah yang ke apa, saya tak boleh jawab. Minta maaf. Janjinya hati kita bolak dari rumah kena dekat ni, tiba-tiba penuh belakang duduk kat tu. Wasa ke pakar kau dah. Pada sengaja mari awal bung bucu tu, cerak dinding tu. Baik. Kemudian selagi waman dana minal iman falagha girka iman, kemudian ada buat perkara-perkara cakap benda yang sia-sia, walam yasma, dok dengar baca khutbah, kanalahu kiflum minal wizri, dosa pula, dosa kena pahala. Waman qala mah,
Mah ni tak boleh nak terima ni. Barang siapa pada gamuk ataupun gitu je. Mana habis rekah cakap faqad takallama. Tu nama dia bercakap. Wa man takallama faqad lagha. Barang siapa bercakap maka sia-sia. Wa man lagha fala jum'atalah. Kata Sayyidina Ali, barang siapa bercakap lagha, barang siapa lagha tak dapat nesalah, tak dapat mendapa pahala Jumaat hari tu. Jadi saya nak umuh ni kerana masa nampaknya tidak banyak mengizinkan kita nak ulang. Hari Jumaat ni yang pertama sekali saya doakan supaya semua yang bersama saya dan termasuk orang puang sebelah sana cuba peringatkan kepada suami-suami kita supaya tak boleh jadi macam biasa kehadiran. Nak awal sikit. Saya cadang dah tadi. Pukul 12 suku jadi dah. Walaupun hak naknya pukul 11, pukul 10 no. Pukul 12 suku jadi dah. Nak banding dengan hak biasa 12.40. Kita berjaya. Siapa masuk kaki kanan jaga tu. Kau tak jaga dia jadi kiri kanan tak tahu kala. Macam nak masuk dewan lain juga. Masa nak jakah di kat lain juga. Tak, ni masjid ni. Ingat masjid ni. Ni masjid. Masjid tu kenapa? Tempat mulia. Aku nak pergi ni mana? Dalam majlis yang mulia. Minta maaf. Biasa apa gitu kita ajar diri kita ni. Terus semayang. Duk pitu bacalah doa sikit. Allah dah ingat doa. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Dah ingat agak gitu. Dah ingat agak doa lalu pula. Hak tadi doa lalu dah. Hak ni doa lalu pula. Jadi berapa doa lalu no? Kalau turut-turut mendapalah ada kita nak pergi dah ni. Kita nak pergi dah ni. Kita telah kesuntukkan masa ni. Sebenarnya kita telah kesuntukkan masa. Tapi kita tidak diayung dengan suasana budaya hidup, cara hidup yang biasa. So, masuk kaki kanan, doa sikit, tahiyatul masjid, iktikaf, buat tu, ni. InsyaAllah, barangkali mutu hari Jumaat tu untuk kita lebih daripada biasa. Tambah kali, dan hari tu sekali buat habis rank, esok mati. Bukan doa suruh mati tapi nak royaknya dan sekali wak hak molek sikit daripada biasa. Selama ni duk wak harga murah semua. Hak ni mahal lah bagi kita orang miskin. Saya rasa benda-benda begini besar pada kita. Lepas tu duk dengar orang ngajar. Sedap orang ngajar, pandai orang ngajar, molek orang ngajar, ramai orang hadir, tak boleh mendapa. Bertahun dah duk main gitu. Cuba jawab. Boleh mendapa? Boleh tak mendapa? Boleh tapi tak boleh nak royak. Apabila tak boleh nak royak, dakwah lalu. Dua perkara mesti kita hijrah. Yang pertama, tambah ibadat kita. Di samping kegairahan kita menambah, confirm, pastikan ibadat kita betul, sah. Dan yang kedua, perjuangan kita, jihad kita ialah nak kurang semaksimal mungkin kesalahan-kesalahan budaya, cara hidup, tabiat yang tak senonoh, nak coba kurangkan dengan didikan ilmu yang ada, mendidik diri dia panggil. InsyaAllah kita berjaya. Tak payah. Hasil daripada didikan dan amalan baik kita tu dari masa ke semasa, Allah akan permudahkan benda-benda yang lebih suka lagi, insyaAllah. Saya rasa cukup setakat ini. Malam ni kita senyap sebentar, fikir, batin kita coba menghayati. Boleh tak bilang hak saya kata tadi? Bila Tok Imam kata sallu alaihi wasallimu taslima, bila Tok Bilal kata Allahumma Allah ampunlah dosa orang yang berkata
waghfir dzamba man yaqulu astaghfirullah, kita pun astaghfirullahalazim. Dua, usahakan. Saya kata tadi, barangkali ada di antara kita yang tak perasan nak mari depan. Ramai tak perasan nak mari depan. Dia pilih pak dia selesa. Kadang-kadang dia duduk kat geng dia. Masa pek dia duduk sama. Kadang dia pilih tiang tu mesra dengan dia. Tu duduk. Sama gitu. Siang juga. InsyaAllah pandangan saya bukan tegar. Pandangan murah saya ni memberi manfaat kepada kita semua. InsyaAllah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.